Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni kita nak cerita pasal pilihan raya kecil Kemaman. Okey, daripada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional mencalonkan calon daripada Barisan Nasional iaitu Raja Tan Sri Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Noor, mewakili daripada Barisan Nasional untuk nak masuk pilihan raya kecil Parlimen Kemaman. Daripada Parti PAS, daripada Perikatan Nasional terutama Parti PAS lah mencalonkan siapa dia? Menteri Besar Terengganu kan sebagai calon Parlimen Kemaman. Cuba apa tengok. Depa dah tak ada orang lah. Depa agak dah rasa macam mencabar kan. Depa dah rasa macam gundah gulana takut. Sebab ini adalah kerusi yang kedua depa gugur. Kerusi kemenangan mewakili Parti PAS tu dah gugur disebabkan rasuah. PAS melakukan rasuah. Sebab itulah kerusi Parlimen Kemaman dikosongkan. Berpunca daripada amalan rasuah, membeli undi, mengagihkan duit. Sebab itulah kerusi digugurkan. Terpaksa calonkan Dr. Samsuri untuk lawan dengan Tan Sri Raja Muhammad Afandi. Jadi, kita boleh tengok. Kali ni untuk pilihan raya Kemaman ni agak 50-50 sikit. Walaupun kita tahu hari tu mereka menang majoriti yang besar. Tapi agak 50-50 disebabkan waktu PRN hari tu pun mereka boleh offer kepada pengundi-pengundi yang balik. Mengatakan ke nanti balik kita boleh claim I perantau. Depa punya plan depa sebelum ni wallahi undipah dan masuk dalam bah pun tak bawa duit lagi, kena angkat sumpah lagi. Aku dah buat dah video hari pertama selepas keputusan PRN 6 negeri hari itu keluar berkaitan rakaman suara perbincangan untuk nak bagi duit kepada pengundi-pengundi yang balik naik bah. Dan untuk kali ni kalau hampa perasan selepas PRN ada seorang hak yang biadab sangat, yang menu rahmah, dia tuang ayam oren ke atas nasi yang menu rahmah tu. Dia yang berjanji untuk nak bagi ai perantau dan kerajaan negeri ataupun pimpinan PAS negeri Terengganu, dia berjanji dia macam nak bagi duit perjalanan pulang ai perantau. Tapi tiba-tiba bila dah menang, mereka minta maaf, mereka tak mampu bagi duit tu. Jadi untuk kali ini, untuk pilihan raya kecil ni di Parlimen Kemaman, mungkin mereka tak mampu buat. Faham tak? Jadi mereka tak mampu, mereka nak berjanji lagi soal ai perantau lah, ai itu, ai ini apa semua. Jadi agak 50-50 dan kita pun memang kita dengar daripada pilihan raya umum yang ke-15, PRN yang ke-15, kita dengar merata-rata. Mereka boleh undi Perikatan Nasional, mereka boleh undi Parti PAS disebabkan dapat duit. Dan diakui oleh Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir sekarang ni bersama dengan Parti PAS. Dan kerusi-kerusi yang Tun Dr. Mahathir tambah-tambah dekat Langkawi, Tun Dr. Mahathir kalah dengan calon Parti Bersatu. Parti Bersatu tu mereka bersama dengan Parti PAS. Jadi Tun Dr. Mahathir pun dia memang dia dah luahkan disebabkan rakyat tolak dia. Rakyat tolak Tun Dr. Mahathir disebabkan mereka dapat RM100. Jadi kita boleh tengoklah kan, kerana duit rakyat terpaksa jilat, rakyat terpaksa hirup kerana duit je. Jadi untuk kali ni PRN Kemaman ni kita tak tahulah mereka buat lagi ke tak, mereka ada buat tawaran-tawaran apa ke tak. Sekarang ni kalau hampa perasan dekat dalam kempen-kempen pilihan raya, mereka hanya bawa apa? Bawa isu Syed Saddiq, kes Zahid, kes DNAA, kes Berah, kes itu, kes ini. Padahal semua kita dah bagi jawapan, tapi sengaja diputar-putar balik kan. Dan dia mainkan lagi isu DAP, Lim Gua Eng lah, itu Lim Kit Siang, Teresa Kok, Anthony Lok, siapa dia lagi, Nga Komeng, lepas tu nama-nama Cina dengan
ketua menteri, Perdana Menteri Singapura lah, apalah, dia akan mainkan isu-isu ni untuk nak burukkan pihak kerajaan. Dan kalau hangpa perasan, sekarang ni yang menjadi attack di dalam kerajaan adalah DAP. Sedangkan kita tengok DAP duduk senyap-senyap je. DAP tak bercakap apa pun. Cuba last isu apa? Isu tafsir. Kan? Tafsir ayat Quran. Dia bukan tafsir. Dia hanya membaca tafsiran ataupun terjemahan di dalam Al-Quran tu. Dia hanya ambil terjemahan dan dia baca soal takfiri. Dan soal takfiri tu dia khaskan untuk hadiah wang. Lepas tu bukan main lagi menjerit orang Cina ni, orang Cina tafsir Al-Quran lah, apalah. Cuba tengok kalau orang Cina tu dia baca tafsir tapi dia tak tala dekat hadiah awam. Of course dia akan okey, tapi disebabkan Howard Lee dia membaca tafsir tu dan dia kenakan kepada atas batang hidung hadiah awam. Sebab tu mereka koyak rabak sakit hati duk maki gila-gila. Sedangkan puak mereka buat okey. Siap boleh baca doa lagi. Siap boleh takbir lagi. Siap, saya mimpi Rasulullah berkali-kali. Orang kafir kan. Orang kafir. Dia langsung dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Langsung dia tak semayang. Langsung dia tak bersalawat. Dia tak apa pun. Tiba-tiba boleh mimpi Rasulullah. Kita yang beranak pun dah duduk di dalam Islam, kita duduk semayang daripada kecil sampai umur 40-50 pun kita tak pernah mimpi Nabi, babe. Ini India. Bukan agama Islam pun. Hanya bersama dengan PAS boleh mimpi Nabi, babe. Aku tepuk day, geng. Fikir sendiri. Jom aku nak bawa dengan hampa sama-sama kita dengar ulasan, penjelasan daripada Iswadi Mani dan last kali aku akan bagi penjelasan. Jom sama-sama kita dengar. Baik tuan-tuan, okey, habis kat situ. Penamaan calon. PRK Kemaman Medan rampas semula kubu kuat BN Raja Muhammad. Calon Barisan Nasional Pilihan Raya Kecil Kemaman, Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor menyifatkan PRK ini sebagai medan perang untuk beliau merampas kembali kubu kuat BN itu. Bekas Panglima Angkatan Tentera berkata, beliau akan menggunakan pengalaman yang ada untuk mengatur strategi terbaik bagi Badan Berbakti kepada rakyat, sekaligus mengalirkan semula warna biru di Kemaman. Setiap langkah yang saya ambil hari ini adalah untuk memberi balik apa yang saya peroleh dan dapat daripada Kemaman selama ini, dan saya masuk tadi ibaratkan satu medan untuk saya perang balik dalam bentuk yang lain. Ini masuk dalam penamaan calon lah. Dengan medan yang baik ini kita mengurus dengan baik, tidak mustahil kita akan alirkan warna biru di Kemaman, katanya. Membesar di Kemaman yang menjadi kampung halamannya, Raja Muhammad Afandi berkata, beliau membuat keputusan bertanding demi untuk menabur bakti semula kepada penduduk. Sementara itu, calon PAS Datuk Seri Ahmad Samsuri Mohtar ketika ditemui berkata beliau menghormati pengalaman serta hikmat yang dicurahkan. Saya menghormati peranan beliau sebelum ini sebagai Parlimen Angkatan Tentera dan calon di bertanding, kita hormat sebagai rakyat yang bertanding dalam pilihan raya. Menariknya tuan-tuan, pertandingan ini adalah di antara calon BN yang kita baca tadi, bekas Panglima Tentera Besar dan juga Menteri Besar Terengganu. Yeah, you heard it right. Menteri Besar Terengganu. Isu dia, pada asalnya mereka nak letakkan, ada cerita kata nak letak Mahathir, ada cerita kata nak letak balik calon yang lama, tapi mereka tahu benda itu akan backfire. Bila mereka nak meletakkan calon lama yang ada masalah kepada apa orang kata rasuah pilihan raya. Jadi mereka tak berani nak letak sebagaimana letak kat Kuala Terengganu. Kuala Terengganu ni mungkin bagi anggapan mereka Kuala Terengganu ni power. The fact yang dia nak letak Menteri Besar Terengganu dekat situ shows a few things. Yang pertama, saya nampak menunjukkan seolah-olah dia tak confident sebenarnya. Mereka tak confident sehingga nak meletakkan Menteri Besar. Kenapa Menteri Besar pula Is? Nah, kita kena faham, Menteri Besar ada dana. Menteri Besar ada kuasa. Menteri Besar ada pengaruh yang dia boleh tonjolkan dan letakkan kat situ. So sekarang ni dia jadi giant lawan underdog, iaitu Panglima tersebut adalah underdog. Bukan setakat itu kau kata kalah BN dekat situ sebelum itu, malah sekarang ini dia letakkan Menteri Besar. Soalan utama, kenapa letak Menteri Besar? Saya nampak dekat sini beberapa. Pertama, duit. Itu paling utama lah, duit, tuan-tuan. Kita kena faham, janji PAS sebelum ini bahawa mereka yang balik dapat dana, yang banjir dapat dana pun tak dapat lagi. Dia salahkan kerajaan pusat, tak bagi duit. Yang balik I something lah yang berkaitan balik, siapa yang balik akan dapat dana apa semua, I perantau or something like that lah.
So bila dana tersebut tak berjaya disalurkan, dia jadi satu cerita tau di kalangan kemaman. Ini diberitahu kepada saya, maklumat diberitahu kepada saya. Dia jadi satu cerita. Sekarang ni cerita dia ialah di kalangan rakyat ada yang kata kita kena ajar balik PAS ni. Kedua, kenapa letak Samsuri? Kalau mereka kalah, okey, pertama tadi dana, dia dah tak ada dana. Okey, dia perlu letak MB kat situ, satu. Kedua, dia kena lihat bahawa sekarang ini Bersatu dah tak ada dana. Dana dah disekat kiri dan kanan. So dia perlukan dana di situ, banyak sikit itu tak penting. Yang kedua, kita kata mereka tak boleh kalah PRK ni. PAS tak boleh kalah PRK ni, tuan-tuan. Dia macam ni. Kalau BN kalah, tak ada apa. Dia tak boleh boasting. Oh, tengok kami telah memperolehi kemenangan. Akan tumbanglah kerajaan kerana kami menang kat sini. Tak ada. Sebab itu memang incumbent. Dah menang dah sebelum ini. Dah mereka menang sebelum ini. Tetapi kalau mereka kalah dekat situ, apa signal yang nak ditunjulkan? Apa tanda yang ditunjukkan oleh orang Kemaman? Kita kena faham Kemaman ni kawasan oil and gas, tuan-tuan. So dia punya taraf hidup dia berbeza sedikit dengan kawasan lain. So pemikiran rakyat dia berbeza sedikit. So tak mustahil Kemaman yang pernah dimenangi oleh BN sebelum ini boleh dimenangi semula oleh BN. Dan kalau kalah, yang kedua ni saya kata, kalau kalah, this is orang kata apa, satu moral boost kepada BN tu satu hal. Tak ada boost sangat pun, menanglah. Tetapi dia satu tamparan yang sangat hebat kepada PAS. Bayangkan kalau tempat tersebut PAS kalah, katalah bukan MB bertanding, PAS kalah. Kalau PAS kalah dekat Kemaman ni, tuan-tuan, hoi, saya rasa 4 tahun ni tak habis cerita ni. Cerita pasal PAS kalah kat situ tu. Dia jadi negative boost, negative apa orang kata, demotivation kepada warga-warga PAS kat situ. So they cannot let it happen. Terutama di negeri Hadi yang berkuasa. Terengganu ni negeri Hadi Awang, tuan-tuan. Saya tak tahulah geografi Terengganu, tapi saya rasa Marang dengan Kemaman ni tak jauh. Correct me if I'm wrong lah. Saya rasa Marang dengan Kemaman ni tak jauh. Bayangkan kalau sekiranya Kemaman kalah, tumbang dekat situ, apa akan jadi pada Hadi? Apa akan jadi pada PAS? Apa akan jadi pada reputasi mereka? Kalau dia menang menang biasa lah, dia memang dah menang sebelum ni, tak ada apa pun. Tapi kalau dia kalah, orang boleh kata petanda kejatuhan PAS, petanda kejatuhan pembangkang. Yang ketiga, ditambah pula dengan 4 orang ahli Bersatu yang telah melompat, ditambah pula dengan 4 orang ahli Bersatu Perlis DUN yang menyokong PAS tetapi tidak menyokong bos mereka, iaitu pengurusi Bersatu Perlis yang tak dapat jawatan. So perpecahan ini menyebabkan yang antara lain perpecahan di Terengganu, di Perlis itu sendiri, kemudian 4 melompat di Federal, di Sabah 4 orang Bersatu lompat masuk JRS. Bersatu di Terengganu walaupun mereka tak kuat dan menumpang dan sebagainya, berkemungkinan mereka akan sabotage. Kerana nampak gayanya PAS dah mula main belakang, tuan-tuan. Dia dah tak percaya pada Bersatu, Bersatu pun dah tak percaya pada mereka. Nak tak nak, Bersatu di Terengganu kena cari tapak lain. Mereka tahu mereka dah tak boleh lagi. Dia bukan setakat tak boleh survive dengan Pakatan Harapan dan juga BN, tetapi mereka juga tahu mereka tak boleh survive lagi dengan PAS. Di Kelantan, di Terengganu, Perlis, Kedah, 4 negeri ni Bersatu tahu mereka tak boleh survive dengan PAS di 4 negeri tersebut. So they gonna choose, mereka akan memilih sama ada untuk sabotage, tidak keluar mengundi, atau paling kurang mereka akan menyokong Barisan Nasional dalam PRK ini. Menarik, tuan-tuan. Itu saya kata tadi, David versus Goliath ni. Ini di antara David versus Goliath. Kita kata sekarang ini underdognya adalah Barisan Nasional. Underdognya Barisan Nasional. They got nothing to lose. Kalah, tak ada benda. Menang, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Kalau menang, satu yang sangat hebat, tuan-tuan. Sangat hebat. Prediction saya, PAS boleh menang. Prediction saya, PAS boleh menang. Tetapi rezeki di tangan Tuhan. Menang kalah tu Tuhan. Prediction saya sebagai manusia, PAS boleh menang. Tetapi saya kata kalah PAS satu tamparan hebat. Sebab itu Azlina berkata, kalau berani letak jawatan MB bertanding secara kosong, Azalina.
Cabaran itu dilontarkan begitu susulan Ahmad Samsuri diumumkan sebagai calon PAS untuk bertanding di PRK Kemaman 2 Disember ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata jawatan tertinggi negeri itu perlu dilepaskan Ahmad Samsuri jika yakin akan menang PRK. Jika yakin akan menang PRK. Sebab Allah. Betul lah. Jika main yang akan menang PRK. Jadi kemudian dia Ahmad Samsuri reply, dia kata ni hadir kat sini kan, dia kata tiada keperluan Ahmad Samsuri letak jawatan MB PAS menegaskan tiada sebarang keperluan untuk Datuk Ahmad Samsuri Mohtar meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar setelah menjadi calon dalam PRK Parlimen Kemaman. Yalah, tak kisahlah tuan-tuan, itu saya kata tadi, alasan-alasan telah diberikan, mereka boleh masing-masing memberikan alasan masing-masing, tetapi apa yang penting sekarang ini, adakah PAS boleh bertahan dalam nak mendapat kemenangan dalam pilihan raya kali ini, insyaAllah. Itu yang kita nak kena lihat. Baik. Okey, geng. Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi dan aku harap hampa semua faham dan aku pun sangat-sangat insyaAllah kita boleh menang ataupun insyaAllah kita boleh sebab majoriti dah terlalu besar, geng. Majoriti terlalu besar. Kalau tak silap aku hampir 40,000 majoriti sewaktu pilihan raya umum hari tu untuk parlimen tau. 40,000. Gila ke apa, geng? Kalau tak silap aku lah. Kalau tak silap. Sebab hadiah awam majoriti memang 40,000. Dan Kemaman ni aku agak-agak lupa sikit. Tapi kan, perubahan rakyat ni kan, perubahan hati jiwa rakyat ni, dia ibarat macam rakyat anytime dia boleh mereka boleh berubah. Sebab kita boleh tengok daripada first Barisan Nasional, berkali-kali Barisan Nasional conquer. Dan rakyat tiba-tiba pula, kalau tak silap aku, dia kalih kepada Pakatan Harapan. Tak kira lah, bukan semata-mata dekat Kemaman. Di dalam negara kita, tiba-tiba dia bagi kepercayaan kepada Pakatan Harapan. Dan apabila baru-baru ni Pakatan Harapan tumbang dan Perikatan Nasional PAS Bersatu dah dapat berjaya memburukkan Pakatan Harapan, dan baru-baru ni pun banyak sangat kursi-kursi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional PAS ambil alih, PAS menang disebabkan apa? Sentimen yang mereka mainkan dan dengan pelaburan yang berbilion mereka tabung duit. Mereka tabung duit kau-kaunya nak buat big ambak. Kalau tak cuba hampa tengok sampai bendera Allahu Akbar. PAS tak pernah banyak bendera seperti mana pilihan raya umum baru-baru ni. PAS tak pernah banyak mewah, hebat dan kemah-kemah mereka betapa besarnya dan betapa gahnya hebat. Dan apa yang aku nampak, apa yang aku faham, perpecahan antara Parti Bersatu dan Parti PAS ni makin ketara. InsyaAllah disebabkan perpecahan yang berlaku di dalam Perikatan Nasional ni, InsyaAllah dapat kita ni daripada PAS dan juga BN, macam mana kita perlu bagi satu ayat, satu kata-kata, satu peringatan kepada rakyat supaya rakyat boleh berfikir. Sebab cuba hampa tengok sekarang ni apa yang dah berlaku. Dan aku harap rakyat Kemaman dapat berfikir. Dah 4 orang secara tiba-tiba mengumumkan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan terus geng-geng daripada Puak Perikatan Nasional tiba-tiba mereka kata, disogoklah, diugutlah SPRM bersekongkol dengan mereka. Tiba-tiba ahli parlimen, 3 orang di antara 4 orang tu, 3 orang keluarkan kenyataan, kalau kami tak terima ugutan, kami tak terima sogokan, kalau siapa yang terus dia macam berkata-kata ataupun memfitnah, kami akan saman. Terus senyap, tak ada seorang pun sekarang ni dia sebut ataupun keluarkan kenyataan kata dia disogok, dia diugut oleh kerajaan hari ini. Dan siapa yang keluarkan kenyataan, dia akan saman, dia akan ambil tindakan saman. 4 orang atau kalau tak silap aku 3 orang yang dah keluarkan kenyataan akan saman kepada siapa-siapa yang memfitnah mereka ni terima sogokan ataupun ugutan daripada pihak kerajaan. Mereka bagi sokongan terhadap kerajaan Anwar Ibrahim ni dengan penuh seikhlas hati dan mereka memikirkan untuk nak membangunkan, untuk nak buat perubahan, untuk nak selesaikan masalah rakyat di parlimen mereka.
Parlimen Kuala Kangsar, Parlimen Labuan, Parlimen Jeli dan Parlimen Gua Musang. Kalau hampa perasan, selepas empat-empat orang daripada Parti Bersatu ni, daripada Perikatan Nasional menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, Allahu Akbar. Apa mereka tak kata? Puak-puak PAS ni, lebay-lebay ni, hak kata Islam ni. Perangai Islam, semua Islam ni, cuba tengok betapa buruknya mulut mereka. Mereka maki, hamun, pelbagai dia duk kata dekat empat-empat orang ni, setelah empat orang ni dah sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan mereka mengiktiraf Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Mereka punya maki, mereka punya kata kau-kaunya nak buat pergi gambar. Kita bawa pergi ke Perlis seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadi Moni tadi. Empat orang kan daripada Parti Bersatu menyokong, mereka berlaku antara macam perselisihan faham. Empat orang Parti Bersatu ni mereka mengharapkan kerajaan negeri Perlis dapat bagi jawatan kepada mereka. PAM tak dapat jawatan. Mulalah PAS pun langsung, PAS Perlis pun langsung dia tak dengar nasihat dan juga kata-kata daripada Muhyiddin Yassin. Sedangkan Presiden Ketua Perikatan Nasional adalah Muhyiddin Yassin. Sepatutnya lah kan, apabila Presiden yang bagi arahan, hang hak di bawah, hang kena ikut lah. Tapi PAS Perlis langsung tak dengar apa-apa nasihat dan juga pesanan dan juga show daripada Presiden mereka. Mereka buat tak tahu. Pengerusi Perikatan Nasional langsung mereka buat tak tahu kepada Muhyiddin Yassin. Dan apa yang berlaku dekat Sabah, kan, tiba-tiba empat orang tu, kan, mereka tak perlu kosongkan kerusi mereka pun. Sebab apa? Disebabkan dulu empat orang daripada Parti Bersatu, mereka memang ahli Parti Bersatu, tapi mereka bertanding menggunakan logo GRS. Mereka bertanding dengan mempergunakan logo GRS. So, mereka tak mau bersama dengan Parti Bersatu, tapi mereka nak bersama dengan GRS. So, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah kata, kerusi mereka tidak digugurkan. Malah mereka terus saja boleh duduk di dalam GRS. So, perpecahan demi perpecahan ni, aku harap rakyat-rakyat semua nampak. Aku harap rakyat-rakyat semua boleh fikir apa yang dah berlaku yang jadi dalam Parti PAS ni. Cuba hampa tengok apa yang berlaku, kan. Hampa tengok empat negeri yang dimenangi di bawah memanglah bendera je lain, kan. Dan empat negeri ni diperintah oleh Perikatan Nasional. Kalau ikutkan di Kelantan dan juga Terengganu, kalau ikutkan mereka akan guna logo bendera Perikatan Nasional. Tapi disebabkan mereka takut kalah, so mereka gunakan logo PAS. Mereka menggunakan bendera hijau, kan, hijau bulan yang tak terang tu. Empat negeri ni semua PAS yang kontrol. Semua timbalan pun PAS, semuanya PAS. Langsung abaikan, langsung mereka buat tak tahu dengan Parti Bersatu. Mereka tak bagi peluang pun kepada Parti Bersatu. So, apa yang kau nampak waktu sebelum hadapi pilihan raya, yang bagi duit, yang fund duit, yang pump duit untuk Perikatan Nasional adalah Parti Bersatu. Parti Bersatu sediakan tempat, sediakan duit, sediakan keperluan, tapi Parti Bersatu hanya memerlukan jentera daripada puak PAS. Sebab tu sekarang ni boleh tengok kemenangan mereka hari tu 74 kursi tu pun, satu disebabkan duit. Disebabkan duit terlalu banyak, mereka boleh fund sana, mereka boleh bayar dia ni, mereka boleh bayar influencer, mereka boleh bermewah, mereka boleh tabung duit, mereka boleh merasuah rakyat. Tapi selepas dah menang, selepas dah apa, orang yang bagi duit, orang yang bantu dia bagi duit, terus dia abaikan. Langsung dia tak bagi pun kerusi menteri besar. Langsung dia tak bagi tempat apa-apa untuk Parti Bersatu yang selama ni, yang berbulan-bulan ni mereka fund duit, mereka bagi duit ni. Langsung tidak berbunyi. Langsung. Aku nampak muka Muhyiddin pun dah macam muka Muhyiddin pun haram jadah betul mereka ni. Kita dapat faham perasaan Muhyiddin tu. Kita tengok wajah dia setiap event-event yang dibuat di Kemaman ni lah, kita tengok kan. Tak ada pun video dia viral. Oh, Muhyiddin bersama Hadi Awang berkempen pun tak ada. Majoriti kita boleh tengok ala pengerusi Parti Bersatu, kan, pengerusi Bersatu Negeri Terengganu. Lepas tu tak ada pun pimpinan-pimpinan daripada negeri-negeri ni mai pergi bagi ucapan Muhyiddin pun tak ada pun. Tak ada pun viral sangat apa, hanya puak-puak depa ajalah.
Dan setelah diumumkan dulu, mereka dengar Mahathir akan jadi calon, tiba-tiba oh Mahathir tidak dicalonkan, mereka takut kalah sehingga mereka kena calonkan Samsuri tau, Menteri Besar Terengganu hari ni. Sebab apa? Sebab mereka takut kalah. Kalau betul-betul insya-Allah pas kalah, tambah Allahu Akbar. Alhamdulillah. Memang kita boleh tengok rakyat dah boleh berfikir, rakyat dah boleh menilai perpecahan demi perpecahan di dalam Parti Bersatu ni. Memang aku mengharapkan kita boleh tengok satu persatu. Memang sekarang ni yang aku dengar dan ada beberapa orang kawan aku yang duduk di dalam grup WhatsApp Perikatan Nasional memang duk memaki hamun ni kau-kaunya antara 4 orang dan juga 4 orang ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim dan memaki orang-orang yang bersama dengan 4 orang tu masih membela 4 orang tu duk kena maki ni kau-kaunya nak abang pi gambar. Then of course lah adalah orang-orang bawah di bawah ahli parlimen tu akan bersama dengan ahli parlimen dan ada juga orang-orang yang masih bersama dengan Hadi tetap bersama dengan Hadi, ada yang tetap bersama dengan Muhyiddin lagi, tapi dia berlaku perpecahan di macam di dalam tempat-tempat depa. Jadi kita boleh tengoklah apa yang akan berlaku. Sebab bila fikir baliklah, contohlah macam kita labungkan duit, kita bagi duit, aku harap aku bagi duit, nanti hang dapat bagi tempat lah dekat aku, contoh hampa tak bagi apa, macam jebon lah muka nak abang pi. Jadi itulah sedikit perkongsian aku masuk rata-rata, aku bercakap macam-macam ni cerita pergi hampa. Jadi kita mengharapkan insya-Allah Barisan Nasional boleh tapau, insya-Allah yang mana undi Pakatan Harapan dapat bagi undi kepada Barisan Nasional dan kita kali ni kita apa yang aku anggarkan jumlah pengundi yang balik memang boleh katakan hampir-hampir 50% lah kurang kan, sebab kan depa dah balik pun untuk pilihan raya saja pun depa dah balik, kalau untuk beberapa hari lagi ni, mereka balik dah 3 kali dah balik untuk pilihan raya. 3 kali geng untuk balik pilihan raya saja. Sekali balik takkan balik 100-200. Of course lah 500, 1000 nya wajibnya kalau balik kampung ni nak buat apa? Balik semata-mata mengundi. Takkan hang nak balik kosong. Of course lah hang kena balik ada isi. Jadi itulah kan depa punya umpan apa ai perantau ke apa, mungkin kali ni depa tak mampu buat. Tapi mereka akan sediakan, mereka akan bagilah tawaran-tawaran mereka apa semua kan. Tapi nak abang pergi apa, sekarang ni Anwar Ibrahim ada 152 tau. 152 ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim. Kalau Anwar nak tumbang ni agak-agak apa senang tak? Payah kan? 102/3 geng yang menyokong Anwar hari ni. Kan? Jadi kalau hampa rakyat kemaman, tapi kalau hampa pergi bagi undi dekat Muhyiddin Yassin, hampa pergi bagi dekat parti PAS, duk lagu tu lah aku nak abang bing abang, tetap macam tu jugalah. Macam mana hari ni akan dikekalkan selama 4 tahun lagi. Jadi lebih baik sekarang ni bagi undi kepada pihak kerajaan. Sebab apabila pihak kerajaan ni of course akan ada kelebihan yang sangat-sangat banyak. Padahal sama aja, setiap parlimen akan ada peruntukan untuk pembangunan parlimen, tetap ada peruntukan. Tapi apabila ahli parlimen daripada pihak kerajaan, lagi untung. Sebab tu hampa boleh tengok selama ni PAS 30 tahun tidak sehaluan dengan pihak kerajaan pusat. 30 tahun PAS jadi pembangkang dekat Kelantan. Apa jadi dekat Kelantan? Kan disebabkan depa dengan keegoan depa, kesombongan depa, sebab itulah depa diabaikan, sebab itulah depa tak dapat kelebihan sebab terlalu sombong, menghina orang, mengkapirkan orang. Hang hina aku kau agak-agak aku nak tolong hang. Cuba apa fikir tengok kan. Hang hina aku, hang maki aku, hang kafirkan aku. Ibarat aku ni sebagai kerajaan, hang macam-macam hang kata dekat aku, dekat pihak kerajaan, agak-agak pihak kerajaan duk nak macam duk nak tolong hang lebih-lebih. Cuma apa fikir tengok. Memang tak lah. Sebab teruk sangat hang hina aku, teruk sangat hang kata dekat aku. Jadi aku pun akan tak apalah, nantilah. Kan? Tapi kita kesian dekat negeri hang, dekat parlimen hang, dekat Dewan Undangan Negeri hang. Sebab yang duduk di tempat tu adalah rakyat, bukan hang seorang. Jadi itulah untuk pilihan raya yang akan datang, kalau boleh wahai rakyat kemaman, undilah. Dan pilihan raya di parlimen mana-mana pun, undilah pihak kerajaan. InsyaAllah kemudahan, keselesaan, apa-apa, semua peruntukan apa semua ada, senang, dan pihak kerajaan pun dia ada gaji, dia ada dia punya allowance, dia ada dia punya peruntukan
untuk pengetahuan hampa, pembangkang daripada 60 tahun yang lepas sebelum merdeka dan selepas merdeka, tertubuhnya kabinet, tertubuhnya ahli parlimen, pembangkang tak pernah dapat peruntukan lah. Aku nak abang pembangkang memang tak pernah. Anwar Ibrahim jadi pembangkang dulu, Pakatan Harapan Barisan Nasional dulu, mereka jadi pembangkang, mereka tak pernah dapat peruntukan kan, disebabkan hanya kerajaan saja. Hanya di waktu zaman Ismail Sabri saja, disebabkan Ismail Sabri tak mau Anwar Ibrahim menumbangkan kerajaan Ismail Sabri, sebab tu ada perjanjian, sebab tu ada MOU supaya pembangkang tidak menjatuhkan pihak kerajaan. Ada perjanjian daripada pihak Ismail Sabri dan juga daripada pihak Anwar Ibrahim, sama-sama buat perjanjian. So sebab tu kerajaan duk tak tumbang. So dapatlah peruntukan sebab ada perjanjian. Sebab tu Anwar Ibrahim mengajak geng-geng pembangkang dan ketua pembangkang buat perbincangan, buatlah kita runding, dan bila dah setuju, so move on. Apa yang hang nak pihak kerajaan bagi. Tapi apabila hang tak mau berunding, jadi pihak kerajaan pun tak dapat bagi lah kan. Sebab sekarang ni majoriti mereka nak duit, mereka nak dana untuk ahli parlimen. Padahal untuk parlimen mereka tu dah ada peruntukan tahunan. Untuk kawasan mereka tu dah ada peruntukan. Hanya ahli parlimen saja yang tak ada. Jadi sama-sama sokong Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan kita harapkan kali ini pas kalah di Kemaman, kita akan nampak satu tamparan yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat dahsyat yang PAS dan Perikatan Nasional akan hadapi. Kita mengharapkan supaya rakyat dapat berfikir dalam masa 14 hari ini, rakyat dapat berfikir, dan kita harapkan kita ada keputusan yang luar biasa. InsyaAllah daripada pihak Pakatan Harapan Barisan Nasional dapat buat satu usaha yang luar biasa dan untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Yang last tadi, Azalina ada mencabar Menteri Besar Terengganu supaya letak jawatan dan lawan 0-0 kan. Jadi puak-puak PAS ni pun terus panah punggung, terus lah menjawab kan. Oh, tak perlu letak jawatan. Dulu bukan main lagi waktu Zahid Hamidi kan, waktu dia ada kes mahkamah dulu, bukan main lagi suruh letak jawatan ahli parlimen lah. Waktu dah tidak bersama dengan puak-puak PAS ni, oh letak jawatan lah, itulah, inilah kan, letaklah jawatan sebagai presiden lah, apalah. Sedangkan dia tidak dijatuhi hukuman bersalah. Belum ada keputusan lagi sepanjang PRU ke-14 hinggalah ke PRU 15. Belum ada keputusan. Berbeza dengan Syed Saddiq. Hak Syed Saddiq dia hanya letak jawatan sebagai Presiden Parti Muda. Tapi kenapa puak-puak PAS ni dok tak desak suruh Syed Saddiq letak jawatan sebagai ahli parlimen? Jadi itulah serba sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantar kat Mak Ampang Tuang. Wahai rakyat Kemaman, undilah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Kita perlu bentuk satu gabungan yang stabil. Dan Alhamdulillah, kerajaan hari ini bersih dan stabil. Assalamualaikum.